Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadrat Allah SWT pada malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana beliau mensyarahkan kitab yang ditulis oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, iaitu kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid. Saya dimaklumkan guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan hari ini dimasukkan ke hospital, Columbia Hospital di Taiping, kerana keadaan kesihatan yang kurang bagus. Jadi mohon jemaah sama-sama mendoakan moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan, keafiatan dan kesihatan kepada beliau. Jadi kita pergi ke muka surat 14. Betul ya? Ada yang buat tanda? Ke tak ada? Betul. Iaitu soalan, apa tujuan ilmu tauhid? Kita masih lagi dalam membincangkan mabadi ilmu tauhid yang 10. Asas-asas ataupun permulaan dalam mempelajari ilmu tauhid yang 10. Salah satunya adalah maqsuduhu. Apakah tujuan ilmu tauhid ini? Jawapan, tujuannya supaya dapat kita bezakan antara iktikad yang salah ataupun iktikad yang binasa untuk kita jauhi, dan iktikad yang benar atau disebut iktikad yang sah untuk kita yakini. Jadi itu tujuannya kita belajar ilmu tauhid, supaya kita tengok keyakinan macam ini, kita tahu keyakinan macam ini tak betul. Kita tengok keyakinan yang satu lagi, kita yakin inilah keyakinan yang sebenar. Baik, penerangan. Iktikad bermaksud kepercayaan ataupun keyakinan yang dipegangi atau dianuti oleh seseorang. Misalnya, kepercayaan, keyakinan bahawa alam ini ada yang menjadikannya. Bila seseorang itu berkeyakinan bahawa alam ini ada pencipta, itu keyakinannya itu dipanggil iktikad. Dan juga misalnya yang lain, kepercayaan bahawa alam ini terjadi dengan sendiri. Ada orang tidak, dia yakin bahawa alam ini tak ada pencipta, habis tu ada alam ni, itu terjadi dengan sendiri, kata dia. Itu juga dipanggil iktikad, kerana iktikad boleh jadi benar, boleh jadi salah, boleh jadi sah, boleh jadi iktikad yang batal ataupun binasa. Atau kepercayaan bahawa sesuatu itu boleh memberi kesan
ke atas sesuatu yang lainnya dan sebagainya. Walaupun diletakkan sebagai contoh sahaja, sesuatu boleh memberi kesan ke atas sesuatu yang lain, tetapi ini satu kefahaman yang penting supaya orang itu tidak keliru di dalam masalah tauhid dan syirik. Ada orang keliru masalah tauhid dan syirik ini puncanya di sini. Dia tidak tahu yang memberi kesan itu sebenarnya siapa, dan dia keliru antara sebab dan juga hakikat. Itu yang biasanya orang confuse bab tauhid dan syirik. Soalan, yang mana i'tiqad yang sah, yang benar, dan mana yang binasa? Jawapan, i'tiqad yang sah, yang benar itu ialah i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang benar satu saja. Sementara i'tiqad yang binasa itu ialah i'tiqad Qadariyah satu, Jabariyah dua, dan Mu'tazilah tiga. Hakikatnya bukan tiga sahaja. Lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah itu, yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah i'tiqad yang binasa. Cuma disebutkan dalam kitab ini tiga yang utama pada awal-awal perpecahan umat Islam, yang berpunca dari masalah memahami takdir Allah. Dalam memahami takdir Allah, umat Islam jadi pecah. Jadi yang utamanya, yang tiga disebut tadi, yang lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Padahal ada lagi i'tiqad-i'tiqad lain, misalnya Jahmiyah, Karamiyah, Murji'ah, Musyabbihah, dan sebagainya. Soalan, bagaimana cara i'tiqad yang empat itu? Maksud bagaimana cara itu diminta supaya diberi penerangan, kerana tadi hanya sebut nama saja. So bila sebut Ahli Sunnah wal Jamaah tu, macam mana ciri Ahli Sunnah wal Jamaah? Qadariyah bagaimana, Jabariyah bagaimana, Mu'tazilah bagaimana? Lebih-lebih lagi di zaman kita ini berlaku kekeliruan berkaitan dengan title Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri, yang mana kita dapati ada dua kumpulan yang sama-sama mengaku Ahli Sunnati wal Jamaah, tetapi ada pertentangan yang tajam antara kedua-duanya. Jadi nak tengok ciri Ahli Sunnah wal Jamaah itu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan pertama, i'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah itu iaitu bahawasanya tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al baharu yang ikhtiari. Hanya yang memberi bekas itu Allah juga. Biasanya kalau kita baca straight macam tu je, ramai orang di zaman sekarang dia macam blur, apa benda yang nak habar ni macam tak berapa boleh connect ayat-ayat. Tapi kalau kita terangkan makna dan kita berikan contoh, insya-Allah tidak payah mana Tapi bukan ini satu-satunya pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi inilah yang membezakan Ahli Sunnati wal Jamaah dengan golongan yang lain dalam masalah takdir Allah, dalam masalah kudratullah, kudrah Allah. Baik, saya terangkan insya-Allah. I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah itu iaitu bahawasanya tiada memberi bekas, bermakna tidak memberi kesan. Apa yang tidak memberi kesan itu? Oleh sesuatu daripada sebab yang beradat. Itu bahasa lama. Sebenarnya tak ada masalah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil the common cause, sebab yang biasa. Apa sebab yang biasa untuk kita rasa kenyang? Makan. Apa sebab yang biasa untuk seorang tu sembuh dari penyakit? Ia berubat. Apa sebab yang biasa untuk sesuatu itu hangus? Ia terkena api. Jadi sebenarnya nak beritahu, walaupun zahirnya kita lihat selepas berlaku yang ini berlaku yang satu lagi, selepas berlaku cause iaitu sebab, berlaku efek iaitu musabbab. Bila makan kenyang. Nak beritahunya apa? Bukan makan yang mendatangkan kenyang. Habis Allah. Ini hakikat tauhid. Habis tadi yang kita kaitkan makan dengan kenyang, itu sebab dan musabbab. Itu dipanggil sebab yang beradat, kerana adat dari bahasa Arab berarti sesuatu yang berulang kali. Adat itu satu yang biasa. Jadi biasanya kita ulang kali makan, ulang kali kita kenyang. Maka kita akan kaitkan.
Cuma nak beritahu, janganlah kita sangka nasi itu yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Janganlah kita sangka api itu yang membakar, hakikatnya Allah yang membakar. Jadi sekali-sekala berlaku luar dari kebiasaan. Allah tidak mahu api membakar. Misalnya berlaku kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka berlaku satu perkara yang dipanggil khariq lil adah, mencari adat, atau dalam bahasa moden luar biasa. Biasa kena api hangus, luar biasa kena api tak hangus. Yang luar biasa itu bila berlaku kepada para nabi, para rasul, itu dipanggil mukjizat. Kalau berlaku kepada para wali atau orang soleh, itu dipanggil karamah. Berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in, generasi tabi'in, dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab, Musailamah yang pendusta, yang mengaku sebagai nabi tapi palsu. Bila Abu Muslim Al-Khawlani bertegas tidak mahu mengaku Musailamah itu sebagai rasul, dia dicampak ke dalam api. Tapi dengan takdir Allah tidak hangus. Adakah mukjizat? Tidak. Itu namanya karamah, kerana beliau bukan nabi. Dan boleh juga berlaku kepada orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang ahli sihir, berlaku benda-benda yang khariq lil adah. Jadi jangan kita sangka kepelikan sesuatu itu sebagai tanda kebenaran, tidak semestinya. Kerana orang-orang yang membuat sihir juga boleh mendatangkan perkara-perkara yang pelik. Jadi kalau itu kena melihat kepada diri orang itu. Kalau orangnya orang fasik, orang buat maksiat, tinggal perkara-perkara fardu, tiba-tiba berlaku perkara yang pelik, itu bukan karamah. Itu namanya istidraj, melajakkan dia lagi di dalam kesesatan. Baik, saya ulang ya. Jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahawa sesuatu sebab yang biasanya menyebabkan sesuatu yang lain, hakikatnya bukan dia yang memberi kesan. Yang menjadikan kesan itu kenyang, sembuh dari penyakit, terbakar dan sebagainya adalah Allah. Dan af'al baharu. Apa dia af'al? Af'al adalah plural, perkataan jamak kepada fi'lun, fi'il. Fi'il adalah perbuatan, af'al adalah perbuatan-perbuatan. Ya, kita lihat satu orang menikam lalu luka kawan dia. Satu orang itu menampar lalu sakit pipi kawan yang ditampar. Baharu maknanya makhluk. Istilah dalam ilmu tauhid, bila sebut baharu, itu selain daripada Allah Ta'ala dan segala sifat Allah itu baharu. Walaupun dah lama, walaupun usianya mungkin katakan ribuan tahun. Ini satu pokok yang bila dikaji oleh saintis, katanya pokok ini sudah berusia katakan 3,000 tahun. Dalam istilah ilmu tauhid, pokok itu baharu. Baharu apa Ustaz? Dah 3,000 tahun? Ya. Kalau daripada sudut lama tu lama. Tapi yang disebut tidak baharu hanya Allah, iaitu yang wujud tanpa ada permulaan. Yang lain daripada Allah wujud kerana Allah wujudkan, berarti sebelum Allah wujudkan tak wujud, itu namanya baharu. Yang mudah kita faham, makhluk. Jadi perbuatan makhluk juga sebenarnya tidak memberi bekas. Bila seorang itu menikam, hakikatnya yang melukakan adalah Allah. Bila seseorang itu menampar, hakikat yang menjadikan sakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau macam itu, satu orang yang menikam orang boleh terlepaslah dalam mahkamah. Kerana dia kata bukan dia yang melukakan, ya Allah yang melukakan. Jawabnya, tetap dia boleh didapati bersalah dalam mahkamah, kerana syariat melihat kepada sebab dan musabab. Tauhid melihat kepada hakikat. Jadi tak boleh dalam mahkamah dia kata tuan hakim yang arif, jangan hukum saya kerana saya hanya menikam, yang melukakan itu adalah Allah. Itu tak boleh jadi pembelaan. Kerana syariat dia akan ambil kira sebab. Bila orang tu membakar misalnya, hangus rumah orang, dia boleh dijatuhkan hukuman. Dia tak boleh kata yang membakar adalah Allah, bukan api. Kali itu hanya hakikat tauhid untuk kita yakini, bukan untuk kita jadikan sebagai alasan bertindak melanggar syariat, tidak. Dan af'al baharu yang ikhtiari. Apa makna ikhtiari? Lawan kepada ittirari. Ikhtiari makna yang jenis diusahakan. Kerana apa? Kerana ini yang tempat khilaf.
Kalau yang tidak diusahakan, sebagaimana misalnya kita itu bernafas, kita itu ada degupan jantung, ya, yang luar daripada kita usaha, itu sepakat. Yang firqah yang luar daripada ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan itu adalah takdir Allah. Itu Allah yang jadikan. Tetapi yang ikhtiari, berjalan, melompat, bercakap, ya, bergerak, itu ini, yang itu di sisi ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar itu pada makhluk, yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Baik. Yakni bagi baharu itu usaha dan ikhtiar sahaja, dan yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh kerana kita ni berusaha, maka kalau lapar, sila makan, tak salah. Bahkan kalau keadaan itu kita tak makan, boleh jadi kita akan mati, maka wajib kita makan untuk menjaga nyawa, walaupun hakikatnya yang mengenyangkan adalah Allah. Begitu juga kalau kita sakit, tidak syirik kita berubat, walaupun hakikatnya wa idza maridtu fahuwa yashfi, bila aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Itu hakikat, ya. Baik, nanti kita akan lihat, ya, ayat suci Al-Quran yang menjelaskan, ya, kebatilan akidah Qadariyah dan Jabariyah dan membenarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Penerangan: ahli sunnah berarti orang yang berpegang dan berpedomankan Quran dan hadis, ya. Ahlun asal maknanya itu pelbagai, ya. Ahlun boleh makna keluarga, ahlun boleh makna penduduk, ya. Misalnya ahlul jannah, penduduk syurga. Ahlun juga boleh berarti pengikut, ya. Di sini ahlus sunnah maknanya pengikut sunnah. Jadi sunnah bukan hanya hadis, ya. Sunnah dengan makna yang sempit itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah dengan makna yang luas itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Al-Quran termasuk sunnah, hadis termasuk sunnah, ya, ijma' ulama termasuk sunnah, dan seterusnya. Al-jamaah kalau dari segi bahasa, bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu itu disebut jamaah, ya. Adadu kulli syai'in wa kasratuhu, ya, bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu disebut jamaah. Tapi dalam konteks yang kita sebut ahli sunnah wal jamaah, merujuk kepada kumpulan yang ramai dan terbanyak daripada para ulama, yakni orang-orang yang berpegang kepada dalil-dalil Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memberi panduan, apabila kita melihat ada ikhtilaf, ya, ada perbezaan dan pertikaian di kalangan umat Islam, fa'alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu bersama dengan kumpulan yang ramai, yakni di kalangan para alim ulama, ya. Kalau orang-orang jahil, kita jangan ikut walaupun ramai, kita ikut kepada majoriti para ulama. Di zaman kita ada orang membawa ajaran-ajaran yang bercanggah dengan apa yang diterangkan oleh para alim ulama, dan mereka mempertahankan, ya, dengan dakwaan bahawa mereka sedikit, maka itu tanda mereka benar. Mereka berpegang dengan hadis Nabi SAW. Hadis tidak masalah, tapi cara mereka menafsirkan hadis, misalnya sabda Nabi SAW, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan gharib, ya, yakni dagang. Apa maksud dagang? Tak ramai. Dan Islam nanti akan kembali sebagaimana ia bermula juga tidak ramai. Fatuba lil ghuraba, maka beruntung, bertuahlah golongan yang tidak ramai. Jadi dengan alasan itu, kata dia, oleh kerana kami ni tak ramai, itu tanda kami itu betul. Jadi ini salah tafsir kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi bukan bermaksud, ya, kita kalau kita sedikit kita benar. Itu bermaksud bahawa Islam di akhir-akhir zaman nanti akan menjadi seperti sedikit. Kalau ramai sekalipun akan ditindas, ya, oleh umat yang lain. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis, kamu ramai tapi ramainya kamu itu seumpama buih di lautan, ya, tidak ada kekuatan. Jadi seakannya sedikit juga. Dan memang di akhir
zaman nanti, menghampiri hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan satu angin yang mana pada ketika itu mana-mana orang yang ada iman dalam hati akan meninggal dunia. Hanya tersisa terbaki orang-orang kafir sahaja, dan kiamat yang menghancurkan alam ini itu hanya berlaku disaksikan oleh orang kafir, kerana orang mukmin telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum berlakunya kehancuran dunia ini. Tapi dari segi mengikut kepada agama, Nabi SAW berpesan, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berserta dengan jamaah, yakni kumpulan yang ramai, wa iyyakum wal furqah, ada dalam hadis di muka surat seterusnya itu, dan jauhilah oleh kamu pecahan-pecahan, fa inna syaitana ma'al wahid, kerana sesungguhnya syaitan berserta dengan orang yang berseorangan. Ada sambungannya lagi, wa huwa minal isnaini ab'ad, dan syaitan kalau dengan berdua dia agak jauh. Kenapa kalau seorang diri syaitan hampir? Kerana seorang diri itu dia mudah terkeliru. Ada satu masa dahulu seorang pesara guru dalam mungkin 3-4 tahun yang lalu ditangkap oleh polis cawangan I8, counter terrorism. Kerana apa? Kerana didapati bekas cikgu ini dia menyokong dan terpengaruh dengan ISIS ataupun Daesh, kumpulan teroris. Jadi ikut data yang diperolehi oleh pihak keselamatan, bekas cikgu ini dia suka baca buku-buku agama, beli buku-buku agama, tapi tak ada guru, mana dia seorang-seorang baca sendiri, tafsir sendiri, faham sendiri, akhirnya terbabas. Kalau dengan yang berdua lebih jauh, kerana kalau berdua mungkin boleh diperingatkan, dia sangka begini, lalu kawan dia tegur, tak, bukan macam tu maksud ustaz, yang saya faham macam ni, oh betul juga. Kan susah sikit. Apatah lagi syaitan dengan kesepakatan ulama, ribuan ulama sudah berpegang dengan satu pegangan, maka tentu syaitan lebih jauh daripada para ulama. Jadi misalnya dalam Al-Quran ada termaktub, lihat muka surat 15, Suratul Anfal ayat 17, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Daripada ayat Al-Quran inilah Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang dan menolak fahaman Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah, mereka menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia. Mereka hanya kata Allah ciptakan manusia, tapi perbuatan manusia itu bukan Allah ciptakan. Sehingga Qadariyah mendakwa begini, kata mereka Allah pun tak tahu apa yang satu orang manusia itu nak buat, sehinggalah manusia itu buat, baru Allah tahu. Jadi akidah macam ini jelas menyeleweng daripada Quran dan Sunnah. Lihat Quran kata apa? Wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Jadi Allah nafikan bahawa manusia itu membuat sendiri perbuatan dia, bukan kamu. Dalam masa yang sama, Al-Quran juga menolak akidah Jabariyah. Nanti kita akan lihat ya. Jabariyah ni, kalau Qadariyah menafikan takdir, Jabariyah sebaliknya. Mereka terima takdir, akan tetapi menyalahkan takdir. Misalnya kalau dia tidak sembahyang, dia kata nak buat macam mana? Allah dah takdirkan saya tak sembahyang. Kalau dia berjudi pun sama, kata dia Allah dah takdirkan dia berjudi. Agak-agaknya wajah Jabariyah ni, kalau ada orang yang garang tampar dia, agak dia komplain tak? Mestilah komplain. Mana ada orang kena tampar relax je, mesti dia komplain. Jadi kalau selepas dia ditampar dan dia komplain, apa kata orang yang menampar tu jawab kepada dia, buat apa kamu komplain? Ya Allah dah takdirkan saya tampar kamu. Kan dia tak boleh terima. Atau orang Jabariyah bila didakwa di mahkamah kerana kesalahan dia mencuri misalnya, dia sabit kesalahan, lalu dia kata kepada hakim, dia kata yang Arif tidak boleh jatuhkan hukuman kepada saya kerana Allah yang takdirkan saya mencuri. Jadi kalau yang Arif hakim belajar tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya teruskan saja. Hakim jatuhkan hukuman, lalu hakim beritahu kepada orang Jabariyah tadi, terima sajalah kerana Allah takdirkan saya itu jatuhkan hukuman kepada kamu. Kan tak selesai. Jadi Jabariyah dia menolak usaha ikhtiar. Kata dia manusia ni tak ada apa-apa, macam bulu saja ditiup oleh angin.
Lalu tengok Quran menafikan Jabariyah, id romaita, ketika mana kamu melontar. Jadi Allah mengisbatkan perbuatan itu kepada makhluk. Hakikatnya apa? Walakinallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar, kerana makhluk juga adalah diciptakan oleh Allah. Demikianlah kekuasaan dia untuk melakukan sesuatu juga diciptakan oleh Allah. Jadi takdir ayat ini, wa ma ramaita khalqan id ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan. Bukan kamu yang melontar, sebagai menciptakan pelontaran bukan kamu, kerana al-khalqu lillah, menciptakan itu hanya milik Allah saja. Id ramaita kasban, ketika mana kamu melontar sebagai usaha dan ikhtiar, akan tetapi Allah lah yang melontar secara hakikat. Baik, ini hadis yang kita sebutkan tadi, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad ila akhiril hadis. Wajib ke atas kamu berserta dengan jamaah, yakni jamaah umat Islam, para ulama'nya, dan jauhi oleh kamu akan kumpulan-kumpulan yang berpecah ini, kerana sesungguhnya syaitan itu berserta dengan yang seorang, dan syaitan itu dengan yang berdua lebih jauh. Kalau golongan yang mendakwa bahawa mereka itu sedikit, tandanya mereka itu betul. Yang sikit itu kan banyak, mana satu yang betul? Yang majoriti daripada dulu sampai sekarang satu, ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau nak kata sedikit itu betul, Syiah berbanding dengan ahli sunnah wal jamaah, Syiah sedikit, lebih sedikit daripada Syiah golongan Qadiani. So Syiah betulkah kerana mereka sikit? Qadiani betulkah kerana mereka sikit? Nak lagi sikit ada ajaran Drus, ada ajaran apa tu, Ayapin. Kan Ayapin tak sempat ramai, pengikutnya tak sempat ramai, kemudian Ayapin pun dah meninggal katanya, ya. So adakah pengikut Ayapin betul sebab dia sikit? Jadi mengatakan kalau kita sikit itu kita benar, itu adalah kefahaman yang keliru terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di muka surat 16, i'tiqad qadariyah itu iaitu bahawasanya baharu makhluk dan kainat, ya, memberi bekas dengan tabiatnya. Maknanya apa? Nasi mengenyangkan dengan tabiat nasi. Bukan Allah yang mengenyangkan, memang nasi itu tabiat dia mengenyangkan. Api membakar dengan tabiatnya, bukan Allah yang menjadikan terbakar, memang tabiat api membakar. Jadi i'tiqad sebagai qadariyah ini tiada khilaf ulama tentang kufurnya, ya, na'udzubillah. Yang berakidah sebegini ulama tidak khilaf, sepakat ulama mengatakan jadi kafir. Kenapa? Kerana menolak kudrah dan ilmu Allah. Kiranya untuk menjadikan terbakar tu Allah tak berkuasa, menjadikan kenyang tu bukan kuasa Allah, tu kuasa nasi. Jadi ada syirik di situ. Lain daripada Allah, nasi juga berkuasa, api juga berkuasa, ubat juga berkuasa, ya, macam-macam yang berkuasa lain daripada Allah. Jadi sebab itu tidak ada khilaf para ulama kufur akidah qadariyah ini, dan mereka juga menafikan ilmu Allah. Mereka mendakwa Allah hanya tahu perbuatan manusia selepas manusia melakukannya. Sebelum manusia melakukan, Allah pun tak tahu, kata dia. Baik, penerangan. Qadariyah berasal dari perkataan qadara yang berarti kuasa, yakni i'tiqad atau kepercayaan dari sekumpulan manusia yang beranggapan bahawa alam ini terjadi, bergerak dan sebagainya menurut tabiat semula jadi yang ada pada sesuatu benda. So golongan naturalis, ya, tabi'i. Misalnya terjadi lereng dan sungai disebabkan oleh hakisan air, bukan Allah yang jadikan. Oleh kerana ada air, jadilah lereng tu, dia kata. Terjadinya letusan gunung berapi bukan kerana Allah, tapi kerana ada wak panas yang meluap. Jadi dia semua itu dia nafikan daripada Allah. Boleh dikatakan golongan ini mirip kepada ahli sains. Ahli sains yang tidak beriman lah. Ahli sains yang beriman tak ada masalah. Bermula dari kepercayaan beginilah timbulnya faham tidak bertuhan, mulhid atau ateis. Walaupun qadariyah ni dia masih menerima Tuhan, tapi dia sudah mula nafikan kuasa Tuhan pada banyak perkara.
Bimbang nanti lama kelamaan menafikan Tuhan terus, ya, iaitu ateis ataupun golongan free thinker. Lalu berpendapat bahawa alam ini terjadi sendiri, tidak mempercayai adanya ketentuan qada dan qadar dari Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW tentang golongan ini, inna majusa hadhil ummati al-mukadzibuna bi aqdarillah. Dalam hadis ni pun sudah ada indikasi kalau orang Qadariyah ni terkeluar dari Islam. Nabi SAW melabelkan mereka majusi umat ini. Ada orang zaman sekarang sensitif dengan label. Dia kata, apalah ustaz ni suka melabel. Melabel tu bagus, yang tak bagus salah label. Labeling is good, mislabeling yang tak bagus. Contoh, ya, kita masuk dalam kedai nak beli sardin misalnya, tengok dalam kedai banyak tin macam-macam tapi tak ada label, jenuhlah kita. Mana satu sardin, mana satu bilis, mana satu sotong, ya. Yang tak bagus adalah mislabeling. Kita tengok dia tulis sardin, kita bawa balik ke rumah, buka-buka lah bilis rupanya. Aku nak beli sardin. Mislabeling tak bagus. Tapi kalau labeling, Nabi SAW sendiri melabel, tapi label yang tepat, iaitu Nabi SAW melabelkan majusi umat ini adalah golongan yang berdustakan takdir Allah. Dan indikasi mereka ini terkeluar dari Islam, Nabi SAW bersabda lagi, in maridu fala ta'uduhum, sekiranya mereka sakit, jangan ziarahi mereka. Padahal kalau Islam kan sakit kita kena ziarahi, ya. Wa in matu fala tashhaduhum, kalau mereka meninggal dunia jangan pergi menguruskan jenazah dia. Kan kalau orang Islam meninggal kita kena urus, itu fardu kifayah. Wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim, kalau kamu berjumpa dengan golongan ini jangan beri salam kepada mereka. Padahal ini juga hak seorang muslim kepada muslim yang lain, bila berjumpa itu kan bagi salam jawab salam. Tiba-tiba Nabi SAW tak beri, kita tu bagi salam. Ini indikasi kalau golongan Qadariyah ini akidah mereka adalah akidah yang kufur, ya, terkeluar dari Islam. Yang ketiga adalah i'tiqad Jabariyah. Jabariyah asalnya asal okey, iaitu dia menerima takdir Allah, dia menerima baik atau buruk daripada Allah. Setakat itu okey, patuh ahli sunnah wal jamaah. Tapi lepas itu dia melarat. Dia kata hanya Allah semuanya, tak ada usaha ikhtiar, ya. Usaha ikhtiar tu Allah, ya. Memberi bekas pun Allah juga. Mana bukan dia makan, Allah yang makan. Bukan dia minum arak, Allah yang minum arak, kata dia. Semua Allah belaka. Kita ahli sunnah tidak, usaha ikhtiar tu kamu yang buat. Tapi yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Jabariyah ni dia sampai ke tahap menyalahkan takdir. Ini juga akidah yang bid'ah, ya. Walaupun tidak sampai kepada kufur, tapi ini akidah yang bid'ah, maka pelakunya itu berdosa, wajib bertaubat kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Penerangan nyata salah dan silap mereka ini bukan kerana menerima takdir, yang itu betul, tetapi kerana menafikan usaha dan ikhtiar dari pihak makhluk. Padahal usaha itu sabit daripada pihak makhluk, kerana usaha itu bererti perlakuan dan kerja buat. Begitu juga ikhtiar bererti memilih. Sudah tentu setiap orang ada pilihannya sendiri di dalam satu-satu perkara atau pekerjaan. Ini terbukti pula daripada firman Allah, ya. Kerana tauhid ini selain daripada dalil akli, ya, akal yang sihat menunjukkan kepada sesuatu kebenaran, demikian juga terbina di atas dalil Quran dan hadis. Quran sendiri menetapkan usaha ikhtiar dari manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah Ta'ala menisbahkan kepada manusia, telah zahir kerosakan di daratan dan juga di lautan dengan apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Jadi kalau menafikan usaha ikhtiar, itu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sendiri menetapkan Al-Kasbu, usaha bagi manusia. Dimisalkan lagi, manusia yang sedang menghadapi satu hidangan, barang sudah pasti ianya berusaha menghulurkan tangannya untuk mencapai makanan.
dan menyuapkannya ke dalam mulutnya dan memilih lauk kegemarannya. Hak ni Jabariyah, dia tak ingat dah akidah dia. Dia ingat akidah Jabariyah dia tu, time dia tak semayang, dia kata Allah dah takdirkan dia tak semayang. Time dia berjudi, dia kata macam mana, memang Allah takdirkan saya dia berjudi. Time dia lapar, dia ingat kelang kabut cari makan, cari tu, pilih lauk ni, pilih lauk sana. Kenapa tak kata Allah dah takdirkan saya lapar? Kenapa susah-susah cari makan? Jadi ini akidah yang tak betul, ya. Jadi dia akan pilih, tapi tentulah ada ketentuan Allah di situ. Nanti Allah menentukan sama ada makanan yang dia pilih itu masuk ke mulutnya atau jatuh ke lantai. Apa yang dipilih olehnya dapat ke tangannya atau dapat ke tangan orang lain, kan? Tengoklah ni, dekat-dekat Napi Adiu ni kita ambil lah iktibar akidah juga. Jangan tengok politiknya saja. Kan ramai orang memilih nak jadi menteri, kadang-kadang terlepas ke tangan orang lain. Yang berusaha nak jadi Perdana Menteri bertahun-tahun dah dapat ke orang lain. Kita nak tengok daripada sudut akidahnya, dia usaha ikhtiar dengan kempennya, dengan apa cyber troopingnya dan bagai-bagai lah. Tiba-tiba Allah yang menentukan. Lalu kita kembali pada hakikat, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah, engkau lah yang memiliki kerajaan, engkau memberi kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka min man tasha, dan engkau nanti akan sertap tarik kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Jadi usaha, silakan usaha, tapi nanti jangan sampai tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha juga jangan sampai melanggar syariat Allah dengan memfitnah, menzalimi dan sebagainya. Baik, wallahu alam. Nanti kita akan sambung lagi dengan peringatan bahayanya pahaman Jabariyah ini akan merosakkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtar adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.